tahu kan cerita Madu 3, Piramdi. Filem Madu 3. Dalam filem Madu 3, Piramdi, Encik Jamil dia ada seorang kerani, bill collector. Jawatan kerani dia tu bill collector, nama Rafi, betul? Jadi bila dia kantoi kahwin satu lagi, untuk menyelamatkan diri dia minta bantuan. Walaupun macam minta bantuan, tetapi sebenarnya dia mengarahkan staff dia, bill collector dia tu, dia redesignate bill collector dia kepada driver. Ingat tak ketiga tu? Ingat kan ketiga tu kan? Jadi ke mana-mana pun dia pergi, itulah driver dia. Bill collector dia ni jadi driver, dan dia bagi arahan as if macam bill collector dia ni dah jadi personal assistant dia. Kalau orang tanya, kau cuma jawab kesian kan? Betul. Dengan arti kata lain, Encik Jamil telah menyebabkan bill collector dia, staff dia tu, melibatkan diri sama ada sukarela ataupun tidak untuk berbohong kepada orang lain demi kepentingan peribadi dia. So in your opinion, boleh ke buat macam tu? Rafi kata okey bos, tak ada masalah, ikut je. Boleh ke tak boleh? Sebab Rafi sanggup, okey lah. Sebab saya suka cerita Madu 3 because of that. Dia ada satu senario yang kita boleh kaitkan dengan pengurusan sumber manusia, betul? Because company Encik Jamil tempat dia bekerja ni, pak mentua dia tu, dia tak ada HR kan. So ikut suka hati dia lah, Encik Jamil lah nak redesignate sebagai bill collector ke, driver ke, kerani ke, apa ke, terpulang dekat Encik Jamil tu. Kemudian bila tiba dekat rumah bakal isteri dia yang ketiga, rumah Salimah kan, dia kerani makan gaji buta kan, dia kata kan, dia marah, dia tengking dia punya staff tu depan orang lain. Is that acceptable or not? Jadi kalau staff tu, Rafi tu kena macam tu, dalam zaman sekarang ni, dalam senario sekarang, apa dia boleh buat? What can he do? Ya, tak tahu kan? Itulah masalahnya. Tapi jangan risau, bukan tuan-tuan dan perempuan yang tak tahu. Almost, saya boleh kata 90% daripada pekerja-pekerja di Malaysia ni memang tak tahu. Kena tengking, kena apa, kena hamun, kena cabut, kena maki. Dia orang just sadar je. Itu kalau dia orang tu sebagai staff. Kalau dia orang tu sebagai bos, dia orang pula buat yang macam Cik Jamil tu. Sebenarnya kita tahu tak boleh. Cuma pekerja-pekerja tak tahu macam mana cara nak solve hal ni. Nak mengadu kat siapa kan? Dia orang tak tahu. Jadi sebab tu kita kena tahu undang-undang. Kita teruskan yang ini. Bila sebut tentang disciplinary punishment, ada macam-macam jenis yang any other lesser punishment tu kan. Demotion, dismissal kita dah tahu, tapi any other lesser punishment, di antara contoh-contoh dia macam ni. Disciplinary counselling. KT ada? Caution. Caution ni maksudnya teguran. Dan kita ada reminder, peringatan. Dan kita ada apa lagi? Kat KT ada apa? Warning, serious warning. Ke dekat KT ada amaran pertama, amaran kedua, amaran ketiga ada? Masih ada ke? Masih ada. Serius masih ada. Kena panggil balik HR datang balik. Mana ada amaran satu, amaran dua, amaran ketiga. Kalau ada amaran satu, amaran kedua, amaran ketiga, sebab kebanyakan orang percaya, dia kata kena bagi 3 kali amaran dulu baru kita boleh buang dia ke, bagi hukuman lebih berat ke kan. Betul tak? Itu kepercayaan rata-rata almost everybody. Kenapa 3? Kenapa tak 13? Bagilah amaran ke-13. Why not? Undang-undang mana kata kena bagi 3 kali amaran dulu? Ada? Mana? Tunjuk. Tunjuk mana? Undang-undang mana kata? Tak ada. There's no such thing. Suspension without pay untuk 14 hari. Ini di antara jenis-jenis hukuman
yang ada dalam undang-undang. Demotion, downgrading, Section 14(1) Akta Kerja, dan dismissal. Tu capital punishment. Paling tinggi dismissal. Tak ada yang lebih tinggi daripada itu. Tak boleh hukum bunuh, apa semua tak boleh yang mana ada. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok hukuman ni, kalau kita clusterkan ni, kita akan nampak yang belah sini, it does not affect security of tenure, betul? Affect tak security of tenure dia? Tak affect, kan? Gaji dia, jawatan dia, apa semua still remain macam biasa. Tapi kalau yang sebelah sini affect, betul? Itu cara kita nak bezakan any other lesser punishment dengan demotion dan dismissal tadi tu. DKT, ada tak hukuman jenis macam ni? Masih ada ke? Kena transfer. Sebab membuat salah laku, maka kita transfer kau pergi tempat lain. Ada? Okey, transfer dan redesignation. Apa beza transfer dengan redesignation? Transfer ni dia tukar lokasi, jawatan dia tak berubah. Redesignation ni jawatan dia berubah. Daripada katalah dia clerk dalam IT, tiba-tiba kena jadi clerk dalam finance. Contoh, dia punya jawatan tu berubah. Transfer ni biasanya dia clerk finance dekat sini, lepas tu kena transfer ke Sentul. Contoh, dia transfer lokasi kerja, tapi dia still clerk finance. Yang ini dinasihatkan jangan dibuat sebagai hukuman. Kenapa? Because benda ni dah memang ada dalam undang-undang sebagai managerial prerogative. Memang hak majikan untuk transfer dan redesignate. Kalau kita jadikan dua benda ni sebagai hukuman, the next time bila kita nak transfer staff, bukan sebab hukum dia, tapi sebab keperluan bisnes, keperluan operasi syarikat, kita kena transfer dia. Dia rasa macam ini hukuman ni, ini hukuman tu apa ni? So dia akan demoralize, betul tak? So kita tak nak benda tu. Kita menguruskan staff, kita menguruskan sumber manusia. Benda-benda yang kita kena elakkan ialah demoralization, demotivation. Kita tak nak demotivate staff kita, kita tak nak demoralize staff kita. So make this very clear. Transfer redesignation is not punishment. Kalau boleh lah. Saya bukan paksa, saya tak paksa, saya suruh je. Kalau boleh saya akan jadikan redesignation dan transfer ni sebagai hukuman. Biar semua employee, semua staff faham. Transfer redesignation ni kita hanya buat untuk kepentingan syarikat, kepentingan bisnes, kepentingan operasi. It's got nothing to do dengan punishment. It's got nothing to do dengan nak demote ke, nak demotivate ke, nak demoralize. No, it's not that. Repayment surcharge ada tak ni? Kalau mana-mana kaki tangan yang diberikan laptop hilang, laptop tu rosak, kena curi apa semua, so kena bayar ganti rugi, ada tak? DKT ada. Setengah-setengah syarikat ada buat. So yang ini pun saya nasihatkan jangan jadikan sebagai hukuman. Kita boleh minta ganti rugi daripada staff tu, tetapi at the same time kita juga berikan dia hukuman yang macam sebelum ni tadi. Tulisan sebelum ni tadi, ingat tak? Sebenarnya counselling ke, warning ke, serious warning ke, whatever ke. Tapi at the same time kita boleh minta dia bayar ganti rugi, tetapi bukan under employment law. Yang itu ada kontrak, dia kena sign satu kontrak lain. Sebab kalau ini sebagai hukuman, maknanya apa? Maknanya kalau dia resign, dia tahu, oh lama nak kena bayar ganti rugi, saya resign lah 24 hours. Dia bayar dekat staff notice, dia bayar dekat KT notice, lepas tu dia belah. So boleh tak tu KT claim lagi daripada dia bayar ganti rugi tu? Kalau benda tu hukuman, tak boleh. Tapi kalau kita buat kontrak dengan dia, a different contract, dengan ini dia bersetuju untuk membayar semula ganti rugi, harga laptop ke whatever ke yang kita bagi dekat dia tu, sama ada asuran ke apa ke, walaupun dia dah resign, kalau dia still tak boleh bayar, kita still boleh claim under contract law. Bukan employment law, tapi under contract law. Nampak kan? That's why saya tak galakkan benda ni juga dianggap dibuat sebagai hukuman. Hukuman lain, itu cerita lain. Yang ini, ganti rugi ni cerita lain. Okay? So now kita akan masuk
baru nak masuk rupanya. Yelah dah kenyang, baru dah boleh cakap lebih sikit kan. Konsep dia sama. Okey, yang ini yang kita semua kena tahu. Bila bercakap tentang disciplinary process, dia ada 3 ingredient. Ramuan, macam buat kek. Kalau ramuan tak cukup, kek tu tak menjadi. So ramuan kena cukup. Untuk disciplinary process, dia ada 3 ramuan. Ramuan pertama ialah inquiry. Ramuan yang kedua ialah assess. Saya kena perhati juga ke belakang, minta maaf ya, sebab benda ni macam tak responsif. Dan yang ketiga ialah tindakan. Apa yang dimasukkan dengan 3 ramuan ni? Inquiry ni macam show cause letter yang puan tanya tadi. Show cause letter. Selain daripada show cause letter, apa lagi? Domestic inquiry. Betul? Selain daripada 2 ni, apa lagi? Investigation. Masa kita buat investigation, kat kita ada investigation kan. Bila berlaku salah laku, kita akan siasat dulu, betul tak? Kita akan pergi, kita mungkin akan panggil staff tu, kita akan interview dia, tanya dia apa yang berlaku, kenapa macam ni, lepas tu kita catat, right? So itu adalah inquiry. Assess ni ialah kita tengok ada tak bukti yang cukup, bukti yang ada ni cukup ke tidak untuk disabitkan salah laku dia tu. Contoh, kalau dia datang lambat hari tu, kita nak gunakan apa sebagai bukti? Sini attendance sebagai apa? Tampling? Tak singgung? Tak singgung kan? Jadi kalau ada orang buat aduan, dia kata staff tu datang lambat hari ni, apa bukti yang kita ada? Rekod attendance lah. Betul? So kalau rekod attendance menunjukkan memang betul dia lambat, maka assessment kita mengatakan bahawa betul lah dia datang lambat. Ada bukti. Correct? Dan kita go to the next step. Kita kena beri hukuman kepada dia sebab datang lambat. Tapi kalau bukti tak ada, boleh tak kita pergi ke punishment? Tak boleh lah kan? Jadi kita kena bagi apa? Kita kena quit dia lah. Kita tak boleh hukum dia apa-apa, kita lepaskan dia. Ada dibebaskan. Boleh tak kita kata okey, dibebaskan tanpa digugurkan pertuduhan? Boleh? Yang itu hanya mahkamah je buat. Jangan kita pula belagak macam mahkamah. Kita bukan. Kalau tak ada bukti, tak ada bukti lah. Dan lepaslah dia, tak ada bukti. Betul. Itu memang dalam undang-undang. Tak, memang dah ada. Memang dalam undang-undang ada benda tu. Dibebaskan tanpa digugurkan hukuman. Memang ada. Dia bukan berlaku dekat Zahid saja. Dia boleh berlaku kepada semua. Berlaku dekat Zahid Hamidi sebab dia Zahid Hamidi masuk paper. Sebenarnya dah banyak lama-lama dah kes macam tu dalam kes sebenarnya. Nanti dah masuk topik lain. Okay, saya jelaskan sikit. Biasanya bila mahkamah decide macam tu ialah mahkamah nampak prima facie ada kes. Prima facie ada kes. Tapi kan ini hanya berlaku dalam kes jenayah. Dia kes civil tak berlaku macam ni. Dia kes jenayah sahaja. Dan dalam kes jenayah, standard of proof, jadi kita akan pergi dekat standard of proof. Standard of proof kes jenayah ini sangat tinggi, berat. Dia punya standard tu tinggi. Terlalu tinggi. Standard untuk membuktikan kesalahan jenayah seorang tu sangat tinggi. Proof beyond reasonable doubt. Anda dengar kan? So apa yang mahkamah tengok? Bila mahkamah tengok kata okey, pertuduhan ni dah ada. Dari segi bukti-bukti yang sedia ada tu, mahkamah nampak ada prima facie-nya ada kes. On the surface nampak memang ada ikan dalam tu. Memang ada ikan, tetapi ikan apa tak clear. Tapi ada ikan tak? Ada ikan. Tapi untuk jenayah, kita kena beritahu dia ikan apa. Ikan lampam, ikan tenggiri, ikan apa sebenarnya. Tapi pendakwa kata ada ikan yang ada, tapi tak nampak ikan apa. So bagi pada mahkamah ada doubt, ada keraguan dekat situ. Walau bagaimanapun mahkamah nampak memang ada ikan, memang ada lah dari segi surface ni ada something is not right there. Jadi apa mahkamah kata? Pendakwa tak boleh teruskan dengan pendakwaan ni because bukti ni tak cukup standard, tak mencapai standard pembuktian untuk kes jenayah.
beyond the reasonable doubt. Tapi mahkamah percaya memang ada. So mahkamah kata until you get that evidence up to that standard, maka dia tak boleh dibicarakan sekarang. Jadi kita lepaskan dia, tapi pertuduhan kita maintain. The moment you dapat that bukti, dan kita buka balik. Nampak? Dia lain dengan dibebaskan. Acquittal dia lain. Acquittal maksudnya tutup, tak ada kes langsung. Erase, deleted. Pertuduhan tu delete terus. Tapi untuk dibebaskan tanpa digugurkan pertuduhan tu tak delete. DKIB tu. Tu je maksud dia. Tapi adakah dia seorang penjenayah? Belum. Mahkamah belum decide lagi dia penjenayah ke tak. So tak boleh lah kita kata dia penjenayah. Kan? Walaupun semua orang tahu kan. Kau tak boleh cerita macam ni. Sampai one time itu bebas sampai di sana kita bicara dengan semula. Kalau kita jumpa whatever dia yang kan bagi kita. Tapi sekiranya period of time tahun 2 tahun tak lama, adakah itu akan dibiarkan ke itu saja atau kita akan terserah kepada kuasa pendakwa. Hanya pendakwa raya yang ada kuasa untuk menyambung kes tu atau menutup kes tu. So kalau pendakwa kata kita nak tutup kes ni, maka dia kena filekan semula satu perbicaraan untuk minta mahkamah acquit, lepaskan dia. Okay? Alright, ni dah masuk topik lain. Dan doktrin untuk disciplinary principles pun kita kena tahu. Pun tak banyak, ada 3 je. Pertama sekali, rules of natural justice. Pernah dengar? Natural justice, pernah dengar? Orang HR pernah kot? Apa tak nama perempuan? Nabila. Cinta tu Nabila. Nabila. Puan HR? Orang HR biasa dengar the rules of natural justice. Yang kedua, proportionality of punishment, doktrin yang kedua. Dan doktrin yang ketiga ialah graduated punishment. So semua ni kena ada dalam proses dan keputusan untuk menjatuhkan hukuman disiplin ke atas kaki tangan, ke atas pekerja, maknanya ke atas kita, ke atas tuan-tuan dan perempuan pun, majikan, pengurusan kena make sure dia orang comply dengan semua ni. Kalau tidak, tak boleh sampai ke mahkamah, kalah kes. Dan inilah dia yang dimasukkan dengan procedural dengan substantive fairness. Itulah doktrinnya. Yang ini yang kita kena tahu. So lepas ni, hopefully petang sampai petang nanti ni, the next day tuan-tuan dan puan boleh kembali bertugas di tempat masing-masing dengan aku dah tahu mudah-mudah dengan berani lagi nak kawan aku. Siapa? Mana-mana staff yang nak kawan ni? Mana union mana? Mais ni. Oh lama. Oh yo kan. But that is the purpose of today's punya session. Proses disiplin secara am. Kalau di KT macam mana? Saya rasa macam ni. Betul tak? Bila dapat saja aduan salah laku, katalah tuan-tuan dan puan-puan sebagai bos, pagi tu tengah nak pergi breakfast, lepas touch and go, lepas record attendance, tuan-tuan dan puan-puan nak keluar balik pergi breakfast. Apalah perangai kan. Kalau staff buat marah. Touch and go, attendance, tengok jam, ada dalam banyak masa lagi ni, boleh breakfast ni ada 5 minit je lagi, boleh. Tengah nak keluar pergi breakfast, berjalan nak keluar je dah 5 minit kan. Sampai dekat seberang jalan tu tengok ada staff baru sampai. Lambat dah pukul 9. Flexible hours dekat KT ni 8.30 sampai 9.30 okey 9.35 baru sampai, lambat. So kita sendiri nampak kan. So kita nampak ada misconduct, ada salah laku dah berlaku. Next kita kena buat apa? Kita berkata tak apa,
Aku nak makan nasi lemak 2 bungkus dulu. Saat lagi aku naik lepas hirup kopi secawan, siap. Kita pun lepas enjoy nasi lemak 2 bungkus, minum kopi kat depan tu. Pukul 10 kita masuk office. Tu dia kita. Sebab kita dah tak cengkok pukul 9 tadi dah, kan? Tengok perangai kan. So pukul 10 kita pun dah habis breakfast, kita masuk office, kita panggil staff tadi. Mari sekejap, aku nampak tadi kau lambat. Baru lepas WhatsApp dekat HR minta attendance record, HR pun dah bagi, memang betul lambat. Kau tak cengkok, kau record attendance pukul 9.40. So ni aku dah siap buat dah warning letter. Nah, warning, amaran, jangan datang lambat lagi. Boleh tak buat macam tu? Boleh ke tak? Ingredient apa yang tak ada kat situ? Ingredient apa yang tak ada? Kita dah siasat belum? Kita tak siasat ke? Apa guna siasatan ni? Siasatan ni untuk mendapatkan bukti. So kita dah dapat tak bukti tu? Ada 2 bukti kan? Satu, record attendance dia. Bukti yang kedua, saksi. Kita sendiri nampak, kita saksi. Kita nampak dia lambat. Cukup tak bukti? So boleh tak kita bagi hukuman dekat dia? Kita dah bagi warning letter tadi kan? Boleh tak? Boleh ke tak? Apa ingredient yang tak ada kat situ? Kita tanya tak dia, kenapa lambat? Inquiry, mana inquiry? Mana inquiry? Katalah, kalaulah kita tanya, kenapa lambat? Dia pun jawab, sebenarnya bos, saya dah masuk dalam kereta dah pagi tadi, nak pergi ke stesen lah, nanti. Tiba-tiba anak saya jatuh. Menangis tak berhenti. Saya risau takut ada patah kayuk ke apa, saya kena bawa dia pergi klinik dulu untuk cek. Lepas klinik cek apa semua dia okey, klinik cuma bagi ubat, saya kena hantar dia balik. Kemudian barulah saya boleh datang kerja. Dalam suasana macam tu, that kind of situation, patut ke tidak bagi dia warning? Patut ke tidak kita bagi dia warning tadi? So apa patut kita buat? Remember tak tadi ada 3, dalam action tu ada 3 kan? Ada acquittal, ada mitigation, ada punishment. So sepatutnya kita buat apa? Acquittal lah. Betul? Betul tak? Betul? Okay, katalah kalau kita tanya dia, kenapa kau lambat? Bos, saya kan tak tahu bos. Tempat ni macam mana? Saya duduk cyber bos, kena tempuh jam. Boleh terima tak alasan tu? Boleh terima ke tak alasan tu? Boleh. Dengan assessment, kita assess bukti ada tak datang lambat? Adakah bukti datang lambat? Ada 2 bukti dia datang lambat. Assessment kita dia atas sebab-sebab dia datang lambat tu boleh diterima ke tidak? Boleh. Bos kan tahu saya kerja kat sini, duduk kat cyber, traffic kan macam tu kan? Come on man. Boleh terima tak alasan tu? Boleh. Tak boleh kan? Jadi hukuman tu kena bagi juga lah. Nampak tak ingredient apa yang missing? So 3 ingredient kena ada. Remember, 3 ingredient. Kita kena inquire, kita assess. Bila kita assess, kita bukan setakat assess bukti, tapi juga kita assess kenapa dia buat salah laku tu. Kemudian baru kita decide, kita nak acquit dia, kita nak mitigate. Paling mitigate tau, mitigate kita ringankan hukuman, atau kita nak bagi hukuman penuh dekat dia. So kena ada 3 ingredient tu. So kalau dia datang lambat atas alasan traffic jam, kita respon macam mana? Dan respon macam mana? Cyberjaya tu accommodation yang syarikat bagi dekat kamu, kan kau yang pilih sendiri nak duduk Cyberjaya. Kerja dengan KT ni,
KT paksa kau accept kontrak ke ataupun kau sendiri willingly sign untuk terima tawaran? It's your choice where you live, it's your choice where you work. But it is our rule, you must come in not later than 9:30. Betul? Bukan company yang suruh kau duduk kat Cyberjaya tu, company pernah cakap kau duduk kat Cyberjaya lah. Ada? Mana ada? You choose where you live. Company tak ada apa-apa masalah dengan itu. Kau nak duduk kat mana pun duduk lah. But the rule is before 9:30 you must be here. That's the rule. Kau nak duduk mana pun duduk lah. But you have to manage the time according to company punya rules. That's it. Tapi kalau anak dia sakit tadi tu, itu inevitable, isn't it? Tak boleh dielakkan. So kita akan bagi dia kemaafan. Tapi kalau setakat traffic jam, ada aku kisah. Kau nak duduk mana? Duduklah mana kau nak duduk pun. Yang aku kisah ialah before 9:30 you must be in. Yang itu aku kisah. Kau nak duduk kat mana, that's your problem. Because you choose where you live, not me. I did not ask you to live in Cyberjaya. Betul? Jadi daripada preliminary investigation, kita cuba tengok ada bukti ke tak ada. Sekiranya tak ada bukti, then tak payah apa pun. Jadi bila kita tengok staff tadi tu tengok, pukul 9.45 baru masuk office ni. Faham? Patut sebelum 9.30 tadi kan, kita pun pergi check dengan HR. Check dengan HR tengok, oh sebenarnya dia dah attendance dia pukul 9 suku. Tapi dia macam kita juga, kita pergi breakfast dulu, makan nasi lemak, minum kopi, 9.45 baru boleh masuk balik. So ada tak bukti yang menunjukkan dia datang lambat? Tak ada. Kita tak boleh charge dia on datang lambat. Tak boleh lah. So kalau nak charge datang lambat, misconduct datang lambat, ada kes? Tak ada kes. Tak ada kes, tutup kan? Tapi kalau ada kes, ada rekod, ada bukti, maka baru kita keluarkan show cause letter. Praktis saya tak gunakan show cause letter atau surat tujuh sebab. Saya gunakan tajuk surat penjelasan atau letter of explanation. Kenapa? Kerana kebanyakan pekerja-pekerja di Malaysia dianggap bila dapat show cause letter, akulah kena tindakan disiplin. Betul tak? Betul tak? Ada tak siapa yang fikir macam tu? Dapat show cause je, ini kena tindakan disiplin ni. Which is not right. Right? Show cause letter bukan tindakan disiplin. Dia cuma proses disiplin. Dia belum dihukum lagi. Belum dihukum. Remember tak? Show cause letter ni samalah macam yang datang lambat tadi tu. Instead of kita tanya dia, kenapa kau lambat? Kita bagi surat dekat dia. Sila jelaskan mengapa kamu datang lewat. Nampak tak? Nampak? Kemudian dia pun akan reply surat tu. Macam kita tanya dia, kenapa lambat? Dia reply. Kita bagi surat, dia reply. Betul? Jadi kalau alasan yang dia bagi sebab anak dia jatuh, dibawa pergi klinik dulu, disertakan dengan bil klinik pagi tu, boleh tak kita terima alasan tu? Kita terima. Jadi kalau alasan dia tu diterima, maka tutuplah kes. Tapi kalau alasan dia trafik jam, wah saya kan duduk kat Cyberjaya, datang kerja dekat sini. Trafik takkanlah bos tak tahu trafik macam mana, bos buta ke? Oh boy, orang India bos buta ke? Tak tahu ke? Saya duduk, saya pun bos tak tahu ke? Apa punya bos? Saya staff bos tau. Nampak sangat bos ambil berat pasal staff. Contoh, ada ke staff dia tu? Ada kan? Tipu lah kalau tak ada, jangan tipu saya. Jadi kalau alasan tu tak boleh diterima, maka kita akan proceed dengan punishment. Ada soalan? Kalau ada soalan, tanya terus ya. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, saya nak tanya. Habis DI kat mana? Ini, flow ni adalah mengikut undang-undang. Kalau flow lebih kurang begini, dia tak exactly macam ni. Tapi kalau lebih kurang begini, flow proses disiplin DKT, maka ini mengikut undang-undang. Tak salah. Okey lah tu. So, mana DI? Tak ada pun DI. Yang ada show cause letter. Mana DI? Jadi kalau kes dia datang lambat tadi tu, contoh ya, perlu ke buat DI? DI biasanya dia orang buat dekat sini. Betul tak?
Selepas kita dapat reply daripada dia, alasan dia tak pernah sabar, sebelum pergi ke hukuman, majikan akan buat DI dulu, betul? Jadi kalau kes yang terlambat tadi tu, kenapa tak buat DI? Kenapa tak buat DI? DI bersama ni, kita DI bersama ni. Datang lambat 5 minit hari tu. Datang lambat 5 minit hari tu. Kena 5 minit rugi masa syarikat tadi tu sebab datang lambat 5 minit. Kena DI 1 hari suntuk rugi masa syarikat. Dia tak buat kerja lah. Dia duduk kat sini dia DI. Sebab dia merugikan 5 minit, maka hari ni dia kena merugikan the whole day, 8 jam. Masuk DI. Bukan dia seorang, 3 orang panel. Seorang 8 jam, dah 24 jam masa syarikat. Belum PO lagi, belum sekretari lagi. Kalau wakil union, belum wakil union lagi. So berapa jam rugi disebabkan dia lewat 5 minit? Berapa jam rugi disebabkan dia lewat 5 minit ni? Jadi nampak tak? Masa bila sebenarnya DI ni perlu dibuat? Nampak tak? Nampak? Masa bila? Atas situasi macam mana? Dalam situasi yang macam mana DI perlu dibuat banyak kali. Lagi? Kes berat. Jawapannya ialah DI tidak perlu. DI tidak wajib dalam undang-undang. Yang wajib apa? Ni inquiry. Inquiry yang wajib. Walaupun DI itu namanya domestic inquiry, tetapi section 14(1) Akta Kerja kata bukan domestic inquiry. Section 14(1) Akta Kerja kata due inquiry. DI juga. Tapi bukan domestic inquiry tau. Due inquiry. DI yang kita nak faham ni, domestic inquiry ni, yang kedua ada panel macam hakim semua kan, tidak wajib. Tidak wajib. Tak buat DI pun tak apa, dengan syarat dah buat inquiry. DI ni apa yang berlaku dalam DI? Apa sebenarnya proses DI ni? Proses DI ni bukan kita bagi dia pertuduhan, kamu pada tarikh sekian-sekian telah didapati datang lambat. Betul? Betul tak? Kemudian kita baca pertuduhan tu dekat dia, betul? Lepas tu dia kena jawab, kan? Kan sama proses tu dengan ni, show cause letter. Sama ke tak sama? Beza dia apa? Satu bertulis, satu lagi in person. Right? Tapi proses tu sama tak? So kenapa kena buat 2 kali? Yang wajib dalam undang-undang, statutory law, Akta Kerja dan SLO, due inquiry, which is ni, dah memadai dah ni. Memadai dah. Dia dah jawab dah pun. Oh, jawapan dia tak pernah sabar, dia patut bagi alasan traffic jam. Tapi kita buat DI kat sini. Berjadah. Kenapa? Sebabnya bukan atas sebab kehendak undang-undang, tetapi atas sebab nak memperkuatkan kes. DI ni biasanya kita buat kalau major misconduct. Maksudnya kalau betul dibuktikan dia bersalah, hukuman ni biasanya tidak kurang daripada sama ada demotion atau dismissal. Ingat tak tadi? Demotion, dismissal, kemudian any other lesser punishment. Jadi kalau hukuman tu akan affect dia punya security of tenure, sama ada in part or in whole, sebelum kita proceed to punishment, biasanya majikan apa dia akan buat? Dia akan strengthen the case. Dia kena make sure betul ke tak betul ni bukti yang kita ada ni. Kerana kita tak nak menganiaya, menzalimi staff tu. Mungkin kita dah bagi dia show cause letter, betul. Dia pun dah jawab, betul. Ini dengan jawapan yang dia bagi ni memang kena buang ni. Memang kena buang. Tapi boleh tak? Sebagai manusia kan, senang ke kita nak buang orang? It's not that easy, isn't it? Kalau kita buang dia, yang affect bukan dia seorang. Semua dependent dia affected. Kalau dia tu suami kepada 4 orang isteri lah katakan. Okey lah, tak payah 4 lah, tu marah pula sini kan. Kalau dia tu suami
Dia ada seorang isteri dan dia ada 5 orang anak. Dan dia breadwinner. Kemudian mak bapak dia pula dia tanggung. Sebab sakit, ubat mak bapak dia apa semua dia tanggung. Dia kena buang kerja, bukan dia seorang affected, right? Anak-anak dia punya sekolah, makan minum, mak bapak dia punya medication. What happened? So it's not easy kita nak buang orang, kita nak pecat orang. Sebab tu kita kena make sure bukti yang kita ada ni memang betul-betul tulen, genuine, cukup kuat untuk kita ambil tindakan buang kerja. So that's why kita buat DI. Tuan, Ya saya. okey. Katalah sekiranya saya dah kena DI. Dah kena lah. Rupa dah kena DI. Katalah. Oh katalah. Ya, macam itu contoh. Okey, I dah kena di company. Dan saya set lah before. Salah satu yang berat. Sebagai pesanan yang saya rasa, tapi saya yang dah dijatuhkan hukuman memang rasa macam itu bukan salah saya. Kesalahan saya itu adalah disebabkan juga a part of a company punya method. Tak kisahlah apa saya. Sebab kesalahan saya itu adalah kerana salah satu daripada operasi syarikat juga. Saya counter semua. Saya bawa kita ke rumah. Adakah betul tindakan saya sebagai, so saya rasa saya tak diadili seadil oleh syarikat. Jadi saya counter semua. Adakah itu boleh dan Boleh apa? Boleh bawa ke mahkamah? boleh dibawa ke tengah. Okey. Boleh tak? Soalan tadi. Puan cakap, orang boleh dengar saya cakap. Leceh tak nak? Saya malu kan. Malu aku. Perempuan lagi kuat suara rem. Tak tahu perempuan aku suara lagi kuat kan? Perempuan aku cakap. Dia dekat dapur, kita dekat depan ni. Kalau dia dekat dapur, dia kata, cawan cuci tak bersih. Kita dekat depan tu macam, kan, dah sampai dah. Alamak, mampus aku begini. Okey, soalan tadi tu, kalau dia rasa isu yang Puan, nama Puan ni kan? Aflah. Cik Lah. Isu yang Cik Lah bawa tadi tu, dia mendapat pertuduhan daripada majikan, kena DI apa semua, dan dibuktikan dalam DI itu memang betul dia melakukan salah laku, kemudian kena buang. Tetapi dia tak puas hati. Sebab apa? Sebab dia kata, bukan aku seorang ni, aku buat macam ni because company ni, KT ni punya prosedur, contohnya ya, is as such. Dan because of this procedure ni, aku kena buat lah. Bila aku buat, benda ni jadi salah laku. Betul? Is that the issue? Ya. Right. That's why awal-awal tadi saya ceritakan pasal Encik Jamil dengan kerani dia. Nampak tak? So sekarang ni, bila Encik Jamil cakap dekat Rafi, dekat kerani dia ni, hari ni aku kena jadi driver. Daripada bill collector jadi driver, dan ini aku kena buat. Kalau orang tanya pasal aku, anyone ask about me, kata kesian. Jadi tak payah buat kerja bill collector. Whatever hutang-hutang yang klien company ni ada, lupakan dulu. Dengan arti kata lain, Cik Jamil cakap dekat staff dia, untuk tempoh ni kau jadi driver ni, tak payah kutip hutang, tak payah buat kerja syarikat. Nampak tak? That is the situation. So sekarang ni HR syarikat tu, katalah HR tu Doris yang duduk dekat depan meja Cik Jamil tu kan, dia kata, Tuan Cik Jamil, Tuan Haji panggil. Doris tu, katalah Doris tu HR, dia dapat tahu benda ni. Bila dia dapat tahu, dia bagi pertuduhan, surat pertuduhan kepada Jamil, kepada Rafi, mengatakan bahawa Rafi, kamu telah melakukan dereliction of duties, gagal melaksanakan tanggungjawab sebagai bill collector untuk tempoh, katalah tempoh sebulan, sepanjang dia jadi driver kepada Encik Jamil tadi tu. Ada bukti tak yang dia tak buat kerja dia sepanjang tempoh tu? Ada kan? Ada bukti tak?
ada tak alasan itu menasabah ataupun tidak? Semasa kamu diarahkan untuk di-redesignate, kenapa kamu terima tanpa pengetahuan majikan HR? Kenapa HR dah tahu? Company itu tahu tak yang dia itu sekarang ni dah jadi driver instead of bill collector? Hujung bulan baru company tengok kenapa bil bulan ni tak dikutip. Mana rekod untuk kutipan bil bulan ni? Tuan-tuan tak faham cerita piramis ni? Faham kan? So sekarang ni pertuduhan ke atas dia untuk tempoh sebulan tu dia gagal melaksanakan kerja dia. Lepas tu hilang daripada office dan bukan sebab kerja mengutip hutang. Sebagai bill collector, hilang dari office sebab apa? Sebab dia jadi driver. Adakah dia melakukan salah laku? Ya, bukti menunjukkan memang dia melakukan salah laku tu. Ada tak mitigating factor dekat situ? Tahu mitigating factor apa? Mitigating factor maksudnya ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan instead of kita bagi hukuman berat ni, kita ringankan hukuman tu ke tahap ni. Jadi alasan dia adalah Cik Jamil suruh. Itu alasan dia, betul? Cik Jamil suruh. Boleh terima tak alasan tu? Kalau berlaku di KT sekarang ni, salah seorang bos bagi arahan dekat one of your staff. You be a boss, give instruction to one of your staff without your knowledge untuk ikut dia pergi bermula. Bos you rapat dengan your staff kat bawah you. So suatu hari bos tu nak pergi bermula, so dia ajak dia punya staff ni, jom pergi bermula. Bos saya tak tahu. Bos saya kena beritahu, bos tak payah. Bos tu staff aku, tahulah kena jawab nanti. You as the boss kepada staff ni, do you think that your staff dah buat satu salah laku ke bukan? Sebab kerja dia sekarang ni tak terlaksana, correct? Yang menyebabkan kerja dia terlaksana is, tapi adakah staff itu bersalah ataupun tidak? Bersalah. Kenapa? Dia tak report. Tapi dia gini dia. Kenapa dia tak report? Dia tahu ke tidak apa yang bos atas ni suruh dia buat ni Patutnya dia ajak sekali. menyalahi peraturan syarikat? Dia tahu ke tak? Dia tahu ke tak? Dia tahu kan? Tapi dia redha tak? Dia ikut juga tak? Dia ikut. Itu kalau bos dia suruh dia mula. Kalau bos saya kata, kau jaga account kan? Ada possibility tak kalau account tu yang lebih-lebih, kalau sen-sen kat belakang tu kau kumpulkan, delete daripada dalam account ni, kau masukkan dalam account lain. Kalau bos atas arahkan dia buat macam tu, salah laku ke bukan? Salah tu tak share. So kita sebagai bos dia, tuan-tuan dan puan-puan sebagai bos staff ni, are you going to allow that to happen? Walaupun arahan tu datang daripada your boss ke atas, tapi staff tu buat lah. Dia tahu tak benda tu salah? Dia buat juga tak? Kalau dia buat juga dengan mengetahui benda itu salah, layak ke tidak dia dihukum? Layak. Cuma tidak cukup adil. Kenapa? Yang atas yang lepas. Yang atas dia lepas. Tapi dia itu salah ke tak? Dia tetap salah dan patut dihukum. Yang atas tu salah ke tak? Patut dihukum ke tak? Tapi tak dibuat apa-apa. Betul? Soalan dia sekarang ni, adakah hukuman kat atas staf yang bawah ni adil ke tidak? Adil. Dia buat salah tu dan dia dihukum. Adil lah kat atas dia. Tapi generally yang atas tu tak kena. Adil ke tidak kat atas dia? Yang tak adil kepada yang atas tu. Kepada yang bawah ni, lepaslah. Dia adil. Dia dah dapat dah hukuman dia. Jadi boleh tidak dia buat aduan? Dia bawa kes tu sampai ke mahkamah perusahaan. Mahkamah perusahaan dia takkan tengok what happens outside the scope of dia punya salah laku tak. Mahkamah akan tengok dua benda tadi tu, substantive fairness dengan procedural fairness. Adakah hukuman ke atas dia adil? Adil kalau dia curi duit syarikat. Tapi dia tahu seperti dia buat ni bos dia suruh. Okey lah, fine, bos dia suruh. Masa dia buat tu dia tahu tak benda tu salah? Dia tahu. Dia buat aduan tak kepada pihak pengurusan? Tak.
dia pun sama bersubahat dengan bos dia. Jadi apa proses yang dibuat untuk terminate dia? Kita bagi dia short course, dia dah reply, kita DI dekat dia tengok dia bersalah, kita pun buang. So dua syarat tadi tu dah comply ke belum? Dah comply. So adil. Apa yang bos atas? Kalau kita komplain dekat mahkamah tapi dia punya ketua tu tak kena, kalau Ya Arif, kalau saya Ya Arif, saya akan jawab apa ni pada buat nak urus kan? Takkan aku dah nak pergi company kau nak pergi ambil tindakan. That is up to the company lah. As far as this case is concerned, it's done. Tapi yang hantar tu kau tak ambil tindakan, takkan aku pula nak masuk dalam syarikat tu kata nak bagi syokos kata, oh hakim tak buat macam tu, bukan kerja hakim. Itu bukan kerja mahkamah. Itu kerja orang dalam sini. Okey puan, ceklah. Daripada apa yang dicakap dulu tak ada simpulkan siapa saja yang berada dalam bukan negara kos. Adakah arahan itu kira kita pegang atau sebelum kita ikut arahan kita, saya bagi saya arahan pada saya itu senior manager. Jadi saya ada lagi what's another level of kira sebelum saya buat arahan, saya perlu laporkan kepada semua manusia. Bukan semua manusia, kepada bos immediate superior. Oh, Kau bukan semua manusia yang akan decide boleh buat kita, tapi your immediate boss yang akan decide. So katakanlah the boss senior manager tempat lain bagi job dekat you, what an employee should do is refer dekat boss dia sendiri dulu. Boss tadi senior manager sana instruct me to do this, are you okay with it? Kalau bos kata okay, no problem, then kena buat. Tapi kalau bos kata apa hal pula dia pergi arahkan kau suruh buat, dia bukan kerja kau, then tak perlu buat, because you report directly to your immediate superior. You are accountable to your immediate superior. Sebab dalam hal macam ini, kalau HR punya perspektif, ini industrial disharmony. Sebab HR dia akan maintain industrial harmony. Faham tak? Pernah dengar kan itu kan? Tugas HR di antaranya ialah untuk maintain industrial harmony. Maksudnya apa? Perhubungan antara sama pekerja dan pekerja dengan majikan, pekerja dengan majikan dengan union apa semua ni dalam keadaan harmoni, aman damai, bermain. Tapi kalau berlaku macam tu, if I were you, I'm going to report to HR and HR should take action. Why? Because bos lain bagi arahan dekat staff department lain without going through dia punya immediate superior. To me, there is industrial disharmony. You cannot simply step over your boundary and apply your authority outside your jurisdiction. That is disharmony. and I ada hak untuk tidak mengikutkan ke bos tu. Kalau you punya immediate superior tidak benarkan, then you berhak tidak ikut. Tapi kalau immediate superior kata fine, then you can ikut. Because dia bukan sekadar kita punya chain of command, it's not just upwards. Dia can ikut whatever. So as long as yang bagi instruction tu is above kita punya chain of command, dan kita kena comply dengan syarat immediate superior kata okay. Kalau immediate superior kata tak okay, dan kita berhak tidak comply. Itu immediate superior pula bila dapat komplain macam tu kena do something lah, kan? Sebab kebanyakan immediate superior kata, oh berani dia suruh staff aku buat kerja macam ni ya. Kau tak payah buat, kau tak payah buat. Betul, memang betul. Orang di atas, dia memang ada hak untuk bagi instruction kepada sesiapa saja di bawah level dia, walaupun department lain. Ada hak. Saya tak kata dia buat tu salah. Yang saya kata dia buat tu industrial disharmony. Dia tidak mengharmonikan apa yang sepatutnya harmoni. Ethics, dari segi ethics tak betul lah. Tapi adakah salah? Tak salah. Tak salah. Yang jadi salah kalau dia bagi instruction dekat department lain, punya staff,
immediate superior, staff dekat department tu kata jangan buat, tapi staff tu buat juga. Then that becomes insubordination pada staff tu. So dia yang bagi arahan tadi ni sepatutnya dia kena maintain harmony. Kalau nak semua orang staff department lain tu buat kerja, at least ada courtesy lah, jumpalah bos dia dulu. Sebab kalau saya jadi HR, ada bos yang buat macam tu, saya akan advise the boss, you shouldn't do that. You kena go through dia punya boss lah, ataupun at least notify bos dia, kata aku nak guna staff kau lagi ni. Bukan susah sangat kan. Zaman ada WhatsApp, ada macam-macam dengan ni, boleh je. So at least ada that courtesy. Sebab kalau kita biarkan benda ni berlarutan, lambat laun the whole environment tu akan jadi tidak harmoni. Betul tak? Especially di kalangan pekerja bawahan. Kenapa? Because pekerja bawahan dia akan komplain, bos tu suruh aku buat ni je, dia bukan bos aku pun. Kan dia rasa macam tak sedap, dia akan demotivated, dia akan demoralized, which is bad. So from HR perspective, this should be put to a stop. Kita kena advise semua bosses ni, kata guna ethics, etika kena ada lah. Nak guna orang lain punya staff, beritahu lah bos tu dulu. Kan, beritahu lah bos staff tu dulu. Kata kau pinjam staff kau. Ethics. Dia bukan dari segi law, dia dari segi ethics. Okay? Clear eh? Macam-macam dia kan. Okay, suspension. Ini biasa berlaku tak dekat koperasi? Bila staff ada kes, dia kena gantung untuk tujuan siasatan. Biasa berlaku tak? Ada berlaku ke tak? Ada kan? So, siapa yang selalunya akan decide? Staff ni kita kena gantung dulu untuk siasatan. HR decide ke? Atau ketua jabatan ke? Ataupun immediate superior decide? HR akan decide. Which is okay. Terpulang dekat company masing-masing lah. Tapi my advice is better kalau ada persetujuan antara HR dengan stakeholder tu. Right? Sebab stakeholder tu dia lebih tahu sebenarnya. Kalau datang daripada pihak lain untuk decide, kata kita kena gantung dia. Sedangkan stakeholder kata kalau seorang dia kena gantung, bermakna untuk sepanjang tempoh dia digantung, I would be running short of manpower. Contoh. So bila short of manpower, apa yang dia akan buat? Bos dia akan buat. Dia akan cakap dekat HR, dia berapa lama kau nak gantung punya staff dah? Kan aku dah short ni, manpower tak ada ni. So kalau HR kata, dah kenapa kau punya manpower boleh short? Bos pun akan jawab, aku request, kau tak bagi. Kan? Itu kalau memang kita request, HR tak bagi. Tapi kalau kita pula tak budget every year, sepatutnya kita budget itu je manpower optimum, siap dengan reserve sekali, dan HR pula akan balas kat kita, lah kenapa kau tak budget? Kenapa kau utilize sempit dekat optimum tu? Kenapa tak budget lebih? Nampak? So dinong kan. Jadi cara nak mengharmonikan situasi macam ni, better orang yang instruct ataupun ada authority untuk gantung staff, normally HR lah, dengan stakeholder tu discuss dulu. Nak suspend staff tu, ambil kira beberapa faktor. Ini contoh. Ini cuma contoh faktor-faktor yang mungkin boleh diambil kira untuk decide nak gantung ke tak nak gantung. Is there a legal duration for suspension? Dalam undang-undang Seksyen 14.1 Akta Kerja dan juga Seksyen 13 Sarawak dan Seksyen 14 juga Sabah Labour Ordinance, penggantungan kerja ini disebut sebagai investigative suspension. Pekerja yang digantung untuk tujuan siasatan boleh untuk 14 hari dengan separuh gaji. 14 hari separuh gaji. Tak boleh lebih daripada 14 hari separuh gaji tu. So katalah kalau kita gantung dia kerja, dalam tempoh 14 hari tu siasatan tak complete lagi, then what happen? Kita belum boleh complete lagi siasatan ni, belum cukup lagi bukti yang kita nak dapatkan. What happen?
kita boleh terus gantung dia daripada kerja, tapi on the 15th day gaji dia penuh balik. Because undang-undang cuma menghadkan separuh gaji itu selama 14 hari saja. Penggantungan dia secara fizikal tak ada limit. There's no limit. Selagi tak sudah investigation, gantunglah, tak apa. Tapi gaji 14 days saja. With no pay cut. Oh, maksudnya tak ada separuh gaji. Boleh. Boleh. Sebab undang-undang Akta menggunakan perkataan may. Kenapa tak awal tadi? May. Boleh kalau nak. Kalau tak nak separuhkan gaji dia, bayarlah penuh. Tak apa. Yang tak boleh, tak bayar langsung. Tak bayar langsung tak boleh. Because undang-undang kata separuh. Itu minimum. Anything lower than that, tak boleh. Okay? It's wrong. Sebab normally bila kita buat, dengar tak soalan? Soalannya ialah dalam tempoh penggantungan tu, adakah pekerja yang digantung untuk tujuan siasatan tu bebas melakukan apa saja? Jawapannya not really. Kerana biasanya bila kita gantung seorang staff itu untuk tujuan siasatan, HR akan prepare letter dan dalam surat tu akan ada satu provision mengatakan bahawa kamu hendaklah boleh dihubungi apabila dia kena or something like that. You must, dia kena make sure dia available. Dengan erti kata lain, tempoh penggantungan tu as if macam work from home. Cuma dia bukan work, dia bercuti. Tapi cuti dia kena cuti on standby, macam doktor. On call. Dia kena on call. Dia tak boleh pergi outstation, dia tak boleh balik kampung, tak boleh pergi melancong. Dia kena berada di premis yang berdekatan dengan office dia. So as and when bila company panggil dia untuk datang ke pejabat, dia kena datang, dia wajib datang. Kalau dia tak datang sebagaimana diarahkan, satu lagi tindakan disiplin boleh dikenakan, tingkat arahan. Sebab dia masih pekerja syarikat, dia masih pekerja dan dia masih bekerja, cuma dia digantung. Tak payah datang office. Tapi bila kita nak, dia datang. Okay? 2 bulan gantung buat kamu sangat. Siasatan apa sampai 2 bulan? Apa salah aku dia sampai 2 bulan? Ya betul korang. Biasa siasatan ni dalam tak sampai 10 bulan. Settle lah. Kan? 2 bulan complicated, kompleks ke sebab sono kena gantung 2 bulan. Walaupun duduk rumah je kan. Sono. Boleh habis kan siri Ertugrul tu, boleh habis sampai 5 season tu. Ini authority, just for information saja. Just for information, menunjukkan bahawa penggantungan kerja ni walaupun ada dalam statutory law, tapi ada additional provision dan ada common law juga. Maksud common law dekat sini ialah hakim kata Section 14.1 tu, penggantungan tu untuk tujuan siasatan, bukan punishment. Sebab any other lesser punishment tu termasuk gantung kerja tanpa gaji maksimum 14 hari. Itu hukuman. Yang 14.1 yang ini siasatan. So mahkamah dia nak bezakan. So kena gantung untuk siasatan dengan kena gantung untuk hukuman berbeza.